Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berpuasa. Alhamdulillah. Ya Allah, terimalah puasa kami dengan sebaik mungkin ya Allah. Janganlah tolak puasa kami ya Allah. Kita kena sentiasa minta supaya Allah tidak menolak puasa kita. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Kenapa ramai orang yang suka mencela? Mencela, mencaci, memfitnah dan sebagainya. Allahu Akbar. Terutama dalam bulan Ramadan ini. Kita sedang beribadat, berpuasa bulan Ramadan. Maka jagalah lidahmu. Jagalah mulutmu. Mungkin boleh membawa kepada puasa kita tidak laku, hanya yang dapat lapar dan dahaga. Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah. Ya Allah, kita mesti jaga lidah kita. Jangan suka mencela orang lain. Jangan suka menggeji. Jaga lidah. Orang kata masa puasa lah, siang jaga lidah, malam tak apa. Mana boleh? Mana boleh? Sepanjang bulan Ramadan, siang ataupun malam, dikira sebagai bulan Ramadan. Cuma kita berpuasa saja siang hari. Tapi malam kita beribadat. Kita beribadat. Tapi bulan, bukan siang je bulan Ramadan. Malam bukan. Jangan. Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk hari ini. Kenapa ramai orang suka mencela? Jaga. Jaga. Jangan merosakkan pahala puasa kita. Sayang. Apa faedahnya kita mencela orang? Apa ya kelebihan kita dapat? Tak ada. Nothing. Tak ada apa. Hanya kepuasan. Oh, pada muka. Puas hati aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang dapat? Tak ada. Jangan lupa kita berpuasa. Jaga lidah. Jaga lidah. Soal orang mencela kepada kita ni kita tak boleh tolak. Walaupun kita buat baik kepada semua orang. Lah 100 orang kita buat baik. Tapi ada lagi seorang yang tak puas hati dengan kita. Walaupun kebaikan yang kita buat. Kadang-kadang melebihi daripada had. Tapi ada orang yang masih lagi tak puas hati. Dan orang yang tak puas hati itulah yang akan mencela kita. Mencela kita. Sebab itulah sifat dunia. Sifat dunia ni tidak ada yang perfect. Tidak ada perfect. Tidak ada kebaikan yang akan diterima 100% di dunia ni. Tidak ada. Tidak ada. Ada saja orang yang tak setuju. Sehebat mana, sebaik mana. Kita lihat para Rasulullah, para Rasul, para Nabi, semuanya dicela, dicaci. Walaupun yang disampaikan itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang yang mencela Rasulullah apa semua. Jadi itulah dunia. Itulah dunia. Betapa rapat couple kita, suami isteri. Macam atuk nenek kau lah. Tapi masih ada orang yang mengata. Masih. Kalau kita tak kahwin, dia kata, itulah, tak lakulah tu. Tak lakulah tu. Kalau kita kahwin, kebetulan, bini kita tu rendah sikit. Itulah, tak ada yang tinggi ke? Allahu Akbar. Tak ada itu kan. Kalau mereka dah lama dah kan, dapat anak 3, 4. Daripada kurus, dia jadi gemuk. Allah gemuknya bini dia. Allahu Akbar, kena juga. Tapi ada yang kahwin sampai 5 tahun tak dapat anak. Tengok tu, mandul lah tu. 5 tahun tak dapat anak. Kena lagi. Kena lagi. Oh, tengok tu. Sekarang dah pakai kereta buruk. Habislah tu, kena pecat lah kerja tu. Ada lagi macam tu. Ada juga. Ataupun, naik rumah baru ya. Mesti rasuah. Mesti rasuah. Ada juga macam tu. Ada juga. Itulah dunia. Di syurga besok tak ada dah macam tu. Di syurga tak ada. Sebab itu kita kena kejar syurga. Allah telah memberitahu kita supaya kita kejar kepada syurga. Untuk dunia ni, you just walk ya. No need to run. Sebab Allah telah tentukan rezekinya. Rezeki kita di sini. Bila masanya, di mana, berapa jumlah, apa semua dia tentukan. No need to rush. Just relax mencari rezeki. Tapi untuk beribadah kena rush. Sakit sikit kena usaha. Malas sikit kena usaha. Kena rush. Sebab kita nak ke syurga. Allah pun suruh kita berkejaran untuk mencari syurganya. Sebab Allah kata aku dah sediakan syurga untukmu. Berkejarlah kepada syurga. Itu Allah suruh. Allah suruh. Kalau dunia ni Allah tak pernah suruh. Berkejarlah engkau mencari harta dunia. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun.
Dan Rasulullah pun tidak pernah berkejarkan kepada dunia. Tidak pernah. Tidak pernah. Rasulullah mengatakan hadis, maka engkau mesti bekerja bersungguh-sungguh. Tak ada. Yang ada ialah just relax. Rezeki ditentu oleh Allah SWT. Usaha dan bertawakal kepada Allah. Itu yang kita ada. Jadi, dicela, dicaci ni adalah perkara yang dunia. Kalau masih lagi kita pada dunia, berlaku. Tapi kalau dah di alam barzah, dah masuk kubur, tak ada orang mencaci kita. Tak ada dah. Yang ada pun mencaci tak ada atas bumi. Kita dalam bumi. Tak ada apa. Pada mahsyar pun tak ada. Dalam syurga lagilah tak ada. Seronoknya syurga Allah. Hebatnya syurga Allah. Semua indah, semua wangi, semua cantik, semua hati baik. Semua maco. Bidadari pula. Dara semua. Bukan darah semua, darah semua. Itu yang orang lelaki tu hebat. Bidadari ini sentiasa darah. Every time darah. Allahu Akbar. Tak nak. Rugilah kau. Rugilah kau. Kalau tak nak bidadari. Bidadari sentiasa darah, bro. Bukan sekali je dah habis darah. Tak ada. Every time. Bukan seorang dua. Ramai, bro. Ramai. Kau tak nak? Allah, mak. Atuk nak. Atuk nak. Kau apa day hari ini? Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk hari ini. Wah, tajuk kita hari ini. Ramai orang yang mencela. Kerjanya tak ada kerja lain. Asyik mencela saja. Ya. Belum saya bangun je. Abang dulu tadi. Okey, good. Tak payah nak buat live. Jadi, dalam keadaan kita orang mencela kita, orang mencaci, menghina, fitnah sebagainya. Tapi Allah memuliakan umat Nabi Muhammad. Allah memuliakan umat Nabi Muhammad. Allah sayang kepada umat Muhammad. Macam hari Jumaat. Hari Jumaat. Semalam hari Jumaat kan, solat Jumaat. Tak ada pada Nabi lain solat Jumaat. Hanya pada Nabi pada umat Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab nak bagi pahala lebih. Allah memuliakan umat Nabi Muhammad. Sekurang-kurangnya ada 6 perkara. Walaupun kita dicaci, dihina, biarkanlah mereka. Ignore je. Ignore, buat tak tahu je. Tapi hati sakit tu. Sakit. Dia mengata kita tu. Istighfar saja. Istighfar. Allahu Akbar. Dan maafkan dia. Maafkan dia, aku maafkan kau. Maafkan dia. Maafkan dia. Dan doakan dia. Doakan dia, ya Allah, aku doakan berilah hidayah kepadanya. Supaya dia bukan menjadi orang yang pembawa pencaci. Bukan menjadi orang pembohong. Bukan menjadi orang yang menipu. Kita berdoa kepadanya, ya Allah. Jangan kutuk dia. Jangan kutuk. Kita doa. Doa lagi pada dia. Bukan saja kita tak marah. Dan kita doa kebaikan untuk dia. Allahu Akbar. Semasa kita berdoa kebaikan untuk dia, malaikat berdoa untuk kita. Setiap kali kita berdoa kepada orang yang kita tak kenal, orang yang memaki hamun kita, masa itu malaikat mendoa untuk kita. Kita kata, ya Allah, berilah hidayah kepada sipolan-sipolan. Berilah hidayah kepada sipolan. Kerana dia banyak melakukan perkara-perkara mungkar. Maka malaikat pun berdoa, ya Allah, berilah kebaikan kepada sipolan-sipolan kerana dia mendoakan kebaikan kepada orang lain. Allahu Akbar. Jadi Allah menjadikan mereka lemah sehingga mereka tidak sombong. Umat Nabi Muhammad ni lemah. Berbanding dengan umat Nabi Ayub, berbanding dengan umat Nabi Nuh, berbanding dengan umat Nabi Adam AS. Umat Nabi Sulaiman, hebat belaka. Hebat belaka umat dia. Sebab itu ramai yang sombong. Tapi Allah menjadikan menjadikan umat Nabi Muhammad sehingga tidak sombong. Ada juga yang sombong. Itu memang cari naas lah. Balik awal lah awal sombong di dunia ni. Balik awal. Allah menjadikan mereka berbadan kecil sehingga nafkah mereka tidak berat. Badan kecil, badan kita. Badan kita bukan tinggi 30 kaki. Bukan berat kita 20 tan. Makan nasi sepuyuk besar. Tak ada, satu pinggan je. 3 mulut, 4 mulut dah kenyang dah. Jadi, nafkah tak berat. Nafkah tak berat. Sebab tu Tok Arab, Tok Arab, dia kata menantu yang baik. Sebab Tok Arab ni, wanita-wanita Arab, sebelum kahwin, cantik. Cantik. Kau nampak dah jubah tu? Tak nampak kan? Nampak dah jubah tak? Tapi, cantik. Cantik. Dalam jubah tu seluar jeans,
Ketat apa semua lah. Semua. Orang cerita lah, bukan tu tengok. Orang cerita. Orang cerita. Jadi, apabila kahwin, isteri dia ni mulai gempak. Sebab apa? Budaya Arab, kalau kau kahwin, kau tidak boleh menggemukkan anaknya, bererti kau tidak bagi cukup makan. Sebab itu wanita Arab gemuk. Bila gemuk, pak mertua pun, wah, hebat menantu aku. Menggemukkan anak perempuanku. Macam itulah. Itu Arab. Itu Arab. Allah menjadikan mereka berumur pendek sehingga dosa mereka sedikit. Umat Nabi Muhammad umur pendek. Rasulullah sendiri 63 tahun wafat. Sayyidina Abu Bakar 63 tahun wafat. Sayyidina Umar 63 tahun wafat. Umur pendek. Umur pendek. Sebab apa? Umur pendek. Sebab untuk menjadikan mereka kurang dosa. Kurang. Dan memang mereka tu memanglah. Memanglah Rasulullah memanglah tak ada dosa langsung. Kita ni jadi pendek umur. Kurang dosa. Tapi pendek umur, dari segi amal ibadat bertambah-tambah. Berganda-ganda. Dalam bulan Ramadan ni 7 paling ganda. 7 paling ganda. Dalam bulan Ramadan ni, yang sunat jadi pahala wajib. Banyak yang tidak ada pada umat-umat yang lain. Jadi, biar siapa yang mencela, mencaci kita pun tak ada masalah. Alah metodnya, pendeknya. Allah menjadikan mereka miskin sehingga hisab mereka ringan. Allah menjadikan umat Nabi Muhammad ni majoriti miskin. Seluruh dunia. Umat Islam ada lebih kurang 1.7 bilion. Lebih 1 bilion miskin tau. Miskin. Tapi jangan lupa, dalam syurga orang miskin paling ramai. Dalam neraka orang kaya paling ramai. So the choice is yours. The choice is yours. Jadi kalau kita miskin, ada harapan masuk syurga. Kalau kau jadi kaya, belum tentu masuk syurga. Mungkin kau pergi ke neraka. Sebab apa? Allah menjadikan mereka miskin sehingga hisab mereka ringan. Soal jawab di pada masyarakat ringan. Ringan soal jawab. Macam kau naik airport lah. Kau bawa 20 beg. Lambatlah check-in. Dengan polis airport lagi, custom lagi, apa lagi. Tapi kalau kau bawa hanya satu beg je, satu kecil je. Jalan macam ni je. Hand carry. Maka cepatlah kau lalu. Kau boleh potong orang lain semua. Begitulah keadaannya kita di pada mahsyar nanti. Jadi kalau siapa nak cepat masuk syurga, biarlah miskin sikit. Miskin sikit. So, tapi tu, saya kaya. Kau sedekahkan. Sedekahkan duit tu. Sedekahkan harta tu. Sedekahkan apa yang kau ada tu. Sedekahkan. Supaya kau cepat masuk syurga. Yoru, ya, toru. Assalamualaikum ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Terima kasih kerana sudi menjenguk Atuk. Yoru. Atuk nak minta tolong subscribe YouTube Atuk. Ni, Haji Mat Atuk TV. Subscribe. Sebab Atuk upload ni. Yang live ni, daripada TikTok, Atuk upload ke YouTube. Jadi bila ada kelapangan bolehlah menonton video-video Atuk di sana. Menonton kalau ada dalam bracket dalam tajuk kat belakang tu Atuk pubuh live, bermakna penuh lah tu. Tapi kalau tak ada tu makna pendek lah dalam 60 saat begitu. Jadi Yoru please tolong tolong subscribe YouTube Atuk. YouTube. Okey, boleh Tok. Terima kasih. Kau boleh ajak kawan-kawan subscribe. Bukan apa, apabila subscriber ni ramai, jadi penyebaran video-video saya tu semakin luas. Semakin luas. Jadi dengan harapan boleh memberi sedikit bimbingan dan pencerahan kepada anak cucu Atuk. Terima kasih banyak Yoru. Terima kasih. Terima kasih. Kau update day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang kita hari ini. Kenapa ramai orang yang suka mencela? Suka bercakap bohong, suka mencaci, suka berjanji. Janji manismu. Biarlah rahsia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Wan. Salam Tok. Alhamdulillah Tok sehat. Dan selamat puasa. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Syukur. Syukur sangat. Dan selamat berpuasa juga. Selamat berpuasa kepada sahabat. Siapa yang belum lagi solat sunat duha, please tolong solat sunat duha. 2 rakaat pun tak apa. Kerana duha bulan Ramadan mendapat pahala wajib. Allah besarnya ganjaran. Kumpullah pahala semakin banyak. Kumpul pahala semakin banyak. Allah memuliakan umat Nabi Muhammad, iaitu menjadikan mereka miskin sehingga hisab mereka cepat. Hisab mereka cepat. Bayangkan, Nabi Daud, Nabi Nuh. Oh, itu besar-besar saya dia. Lama-lama umur 300-400 tahun.
Allah menjadikan mereka umat akhir zaman sehingga tempoh mereka tinggal dalam kubur tak lama. Allahu Akbar. Sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Sebab kita dilahirkan di akhir zaman. Kalau kita dilahirkan zaman Nabi Ibrahim, maka lamalah kita berada dalam kubur. Lebih-lebih lagi kalau kita ada buat banyak dosa, maka mulai diseksa dalam kubur. Bayangkan umat Nabi Ibrahim daripada dulu sampai sekarang. Berapa ribu tahun. Berapa ribu tahun. Allahu Akbar. Tapi Allah sayang kita. Allah kata inilah umat akhir zaman. Kerana bila dia meninggal tak lama dah nak kiamat. Tak lama dah. Tak lama. Jadi dia berada dalam kubur tak lama. Tak lama. Allah menjadikan mereka umat akhir zaman sehingga tempoh mereka tinggal di alam kubur tidak lama, bro. Tidak lama. Jadi kita tidak lama di alam barzah. Jadi tak payahlah kejar dunia ni. Kita di akhir zaman. Kalau nak tengok dunia rakyat apa ni orang-orang yang kaya hebat dulu Korun ni 100 ekor unta bawa anak kunci kedai dia. Berapa banyak korun. Kau nak tengok yang berkuasa Firaun. Firaun, Allahu Akbar. Kau tengoklah macam mana kekayaan dia. Kerajaan Rom, kerajaan tapi semua itu sekarang sudah hancur. Hancur lebur. Hancur lebur menjadi debu. Allahu Akbar. Jadi kita ni janganlah melampau-lampau. Melampau-lampau dalam soal dunia. Dunia itu tipu fata morgana. Memang tipu. Tak ada kebahagiaan jika dikait dengan dunia. Tak ada keselesaan jika dikait dengan dunia. Tak ada kemewahan jika dikait dengan dunia. Betul? Bila duit banyak boleh bina istana. Betul? Tapi duit itu daripada mana? Untuk dapat duit boleh menipu, boleh berbohong, boleh rasuah. Maka kamu boleh buat istana. Kan? Tapi di akhirat nanti kamu tidak akan dapat istana lagi. Kamu akan dibakar oleh api neraka. Na'udzubillah. Tapi bagi kita yang tak ada istana di dunia, tapi kita berdoa, beribadat, kita puasa dan berbagai ibadat kita buat, dan Allah telah menjanjikan syurga dan istana emas berlantaikan permata di syurga nanti. Itu yang kita nak. Dan yang itu kekal. Istana yang kita dapat di syurga ni kekal berjuta-juta tahun. Sedangkan kau umur 60 baru nak buat rumah umur 60, 70 KO lah 10 tahun je kau duduk rumah kau. Lepas tu orang lain duduk ataupun dijual. Habislah kau. Lama mana sangat kau nak buat rumah. Kadang-kadang setengah tu dah pencen baru buat rumah. Pencen umur 65 tahun. Umur 70 meninggal. 5 tahun je kau duduk rumah baru. Buat apa? Rumah baru tidak mendatangkan hasil. Rumah baru tidak memberikan apa-apa faedah kita di alam barzah. Tidak ada. Tapi kalau duit pencen kita ambil, kita bina masjid. Kalau duit pencen kita ambil, kita bagi kepada anak yatim. Kalau duit pencen kita ambil, kita buat pusat-pusat tahfiz. Kalau duit pencen kita ambil, kita sedekah kepada fakir miskin. Bila kita meninggal 5 tahun akan datang, semua pahala itu akan sampai kepada kita. Semua sekali. Tapi kalau buat banglo 3-4 juta, engkau meninggal selepas pencen 5 tahun, habuk pun kau tak dapat. Bahkan anak engkau akan bertengkar antara satu sama lain kerana berebut kepada harta. Sebab apa? Itulah melanggar cara dan kaedah Rasulullah. Rasulullah wafat, dia tak tinggal banglo. Rasulullah wafat, dia tidak tinggal kereta mewah, kuasa mewah, apa semua tak ada. Rasulullah kata, aku mewariskan 2 perkara kepada umatku. Iaitu Al-Quran dan hadis. Siapa berpegang kepada Al-Quran dan hadis, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Rasulullah tidak tinggal harta berjuta kepada Fatimah. Tidak. Tapi kita meninggalkan harta kononnya supaya anak kita selamat. Kerana harta selamat ke? Belum tentu. Yang selamat ialah Al-Quran. Yang selamat ialah hadis. Itu saja yang boleh menyelamatkan keturunan kita. Tidak ada benda lain. Tidak ada. Itu saja. Jadi yang boleh menyelamatkan kita ialah Al-Quran dan hadis. Itulah pesanan daripada Rasulullah. Dan Rasulullah pun tinggal benda tu je. Rasulullah tak tinggal benda lain. Tak ada. Jadi kenapa kita buat benda yang Rasulullah tak buat? Kenapa kita buat benda yang Rasulullah tak buat? Ini yang penting kepada kita. Jadi kita tak payahlah kejar dunia, kerja sampai tinggal ibadat. Kenapa tak pergi tarawih? Tak boleh, aku kena kerja, aku kena jual burger, aku kena jual itu, jual ini. Sebab apa? Bulan Ramadan dapat buat duit. Habis tu kau tak tarawih kan? Allahu Akbar. Yang burger apa semua tu kau makan jadi taik je. Yang tarawih ni boleh masuk dalam kubur. Boleh masuk kubur. Habis tu saya tak sempat pergi tarawih. Tarawih di rumah. Apa ni dengan isteri?
Ataupun tarawih seorang diri. Boleh. Asalkan buat. Tarawih boleh buat. Oh, macam tu ke tu? Memanglah. Tarawih tak semesti di masjid. Tak semesti di masjid. Dia solat sunat je. Tapi sunat yang besar. Solat sunat yang diamalkan oleh Rasulullah. Itu yang penting kepada kita. Jadi Allah menjadikan umat Nabi Muhammad akhir zaman sehingga tempoh mereka tinggal dalam kubur tidak lama. Tapi tak lama pun dah 1400 tahun dah. 1400 tahun dah. Orang yang meninggal zaman Rasulullah. Bayangkan. Tak tahulah 1000 tahun lagi. Jadi kalau kita ni tak ada harapan dah. Allah menjadikan mereka umat terakhir sehingga kesalahan mereka lakukan tidak diejek-ejek oleh umat yang kemudian. Kita dijadikan sebagai umat yang terakhir supaya kita tidak diejek oleh umat-umat yang lain. Tidak diejek oleh umat-umat yang lain. Kau update bersama dengan Tok hari ini, walaupun orang suka mencaci sesama Islam, mencaci ni bukan Islam pun tak boleh. Tak boleh. Apa keistimewaan Nabi Muhammad berbanding Nabi-Nabi sebelumnya? Apa keistimewaannya umat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu istimewanya, bahkan Allah tidak pernah memanggil beliau SAW dengan namanya sahaja. Allah telah memanggil dengan panggilan kesayangan, ya ayuhan Nabi. Ya ayyuhan Nabi. Berikut beberapa keistimewaan Nabi SAW. Ya ayyuhan Nabi. Itulah cara panggilan. Kemudian. Iaitu memiliki kedudukan yang tinggi. Nabi Muhammad ini ialah satu-satunya Nabi yang memiliki paling tinggi. Bila Isra' dan Mi'raj, semasa solat, sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha, Rasulullah lah yang menjadi imam kepada semua Nabi-Nabi di Baitul Maqdis. Dan Rasulullah ialah penutup para Nabi. Lengkaplah agama Allah dengan penutup kepada Nabi. Diutus kepada seluruh manusia. Satu-satunya Nabi yang diutus kepada seluruh manusia. Bukan saja untuk orang Arab. Bukan saja untuk satu bangsa. Tetapi untuk semua manusia. Tak kira manusia di utara kutub, di selatan kutub, di Arab, di Jepun, di Korea, di Malaysia, di mana saja. Dia diutuskan. Sebab tu Nabi Muhammad ialah rahmatan lil alamin. Memberi rahmat kepada sekalian alam. Dia diutus kepada seluruh manusia. Sebab itu ayat Al-Quran, kalau kita lihat, semasa ayat Al-Quran diturun di Mekah, dia bermula dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dia menyeru kepada manusia. Menyeru. 13 tahun di Mekah menyeru kepada manusia. Hanya 300 orang saja. 13 tahun yang memeluk agama Islam ikut Rasulullah 300 orang saja. 300 orang lebih sikit je. Tak ramai kan? 13 tahun. Sebab masa itu ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi ayat-ayat Al-Quran semasa di Madinah mulai ya ayyuhallazina amanu. Wahai mereka yang beriman. Sebab dah beriman. Dah beriman. Sebab puasa diwajibkan semasa di Madinah, bukan semasa di Mekah. Itu perbezanya. Jadi diutus kepada seluruh manusia dan Rasulullah ialah rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Rasulullah tidak akan bercakap, tidak akan berunding, tidak akan buat keputusan kecuali mendapat wahyu daripada Allah SWT. Ada apa-apa musakkah, ada apa-apa perkara perlu disaikan, Rasulullah akan minta tempoh. Semoga Jibril akan datang dan memberi apa yang perlu dicakap. Jadi tak berbicara kecuali wahyu semata-mata. Sebab tu Rasulullah dia tidak buat sebenarnya macam solat tarawih. Tarawih pula. Solat tarawih. Solat tarawih Rasulullah tidak buat 30 malam berjemaah penuh, tak ada. Rasulullah buat 3 hari 4 hari je. Lepas tu Rasulullah buat masing-masing. Sebab Rasulullah kata aku tidak nak menjadikan solat tarawih ini sehingga menjadi wajib kepada umatku. Berat kan? Berat. Tadi maknanya yang kumpul solat di masjid ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah sebab musabak dia. Tapi ya asalnya tarawih ni buat di rumah. Buat di rumah. Buat dengan anak dan isteri. Umat Muhammad adalah umat yang mulia. Ya Wan? Maka terjemahkanlah kemuliaan itu ke dalam perkataan. Amin. Benar sekali.
Jadi Rasulullah tidak akan berbicara kecuali wahyu. Sebab tu Rasulullah tidak mencerca. Rasulullah tidak membalas perkara-perkara buruk. Sebab apa yang dicakap itu wahyu. Wahyu. Itu kata-kata Allah. Wahyu ni kata-kata Allah. Ya, sebab tu Rasulullah tidak pernah menciara buat macam mana pun dia. Dibalin dengan batu, dengan najis, dikutuk apa semua. Sehingga nak dibunuh apa semua. Dia senyap je. Sehingga ada perintah baru dia bercakap. Allah dan malaikat berselawat kepadanya. Ini. Bila kita berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah berselawat 10 kali kepada kita. Malaikat berselawat kepada kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebat kan? Hebat. Siapa tak berselawat kepada Rasulullah, rugilah dia. Akhlak ni puji oleh Allah SWT. Allah memuji akhlak Rasulullah. Terbaik. Sehingga Nabi-Nabi lain bertanya, apa lebihnya Nabi Muhammad, ya Allah? Nabi Musa bertanya, ya Allah, apa lebihnya Nabi Muhammad? Allah menjawab, lebihnya Nabi Muhammad kekasihku ialah kerana redanya. Redha Nabi Muhammad ni, ikhlas begitu tinggi sekali. Cici, Assalamualaikum Tok. Encem. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa, Cici. Kalau tak puasa pun tak apa. Akhlaknya dipuji oleh Allah SWT. Menjadi suri tauladan, menjadi contoh dan tauladan. Al-Amin. Al-Amin. Amanah orangnya. Taat kepada semua dengan taat kepada Allah. Wa'ati'ullah wa'ati'ur Rasul. Itulah Rasulullah. Rasul yang menjadi saksi para Nabi di hari kiamat nanti. Rasul yang menjadi saksi pada para Nabi. Dan satu-satunya Rasulullah yang Rasul yang mendapat kuasa daripada Allah memberi syafaat kepada umatnya. Nabi-Nabi lain tak boleh bagi syafaat lagi kepada umat mereka. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya tak boleh bagi syafaat. Rasulullah sahaja. Masih tinggal satu lagi kelebihan yang Allah beri kepadanya, iaitu memberi syafaat di pada mahsyar nanti. Bila kita ditimbang 50-50 atau berat kepada neraka sedikit, maka Rasulullah bagi syafaat kepada kita agar insya-Allah kita akan masuk syurga. Amin. Amin. Jadi kena banyakkanlah berselawat supaya Rasulullah kenal kita. Macam mana Rasulullah nak kenal kita tu? Kita tak kenal dia. Kita tak kenal dia. Kita jauh dengan dia. Tak pernah dengar dia cakap. Tak pernah lihat wajahnya. Tapi Rasulullah kenal kita. Cara mana? Bila kita sentiasa menyebut nama. Bila kau rindu, sebutlah namaku. Bila kau rindu kepada Rasulullah, sebutlah kanlah. Sentiasa sebut. Rasulullah akan ingat dan Rasulullah akan jawab dan Rasulullah akan dengar. Sentiasa bila kita menyebut dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Zuraini, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Bagaimana Rasulullah boleh kenal umatnya? Di antaranya ialah umat Rasulullah yang solat, yang ambil wudu, maka tangannya bercahaya, wajahnya bercahaya, naik ke langit. Jadi di pada mahsyar Rasulullah melihat cahaya. Itulah umatku. Umatku yang sentiasa mengambil wudu, anggota wudunya bercahaya. Bercahaya. Jadi Rasulullah boleh kenal. Macam waktu malam, kita tengok ada satu konsert ke apa ke, dia buka lampu handphone macam ni kan. Tapi ini bercahaya, angkat tangan bercahaya, muka bercahaya. Rasulullah, itulah umatku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi, kena sentiasa berada dalam keadaan berwudu. Kena wudu sama. Ni wudu malah ambil. Macam mana Rasulullah nak kenal? Macam mana cahaya nak keluar daripada tangan, muka, wajah dan kitanya? Sebab tak ambil wudu. Ambil wudu lah tuan-tuan dan puan-puan. Nak tidur ambil wudu. Nak solat ambil wudu. Baca Quran ambil wudu. Nak keluar rumah ambil wudu. Nak buat apa-apa ambil wudu. Nak masak di dapur ambil wudu dulu. Supaya dapat berkah. Ambil wudu sama. Buat apa? Ya Wan? Masuk je Ramadan. Ramailah peminta sedekah datang rumah. Jadi janganlah menghina mereka. Itulah cobaan. Cobaan. Bagilah sekadar yang ikhlas. Bagilah. Cobaan. Rasul yang menjadi saksi. Menjadi saksi. Itulah keistimewaan Rasulullah SAW. Yang kita harus ketahui. Kita harus tahu. Quote of the day bersama dengan Tok hari ini. Sebelum kita meneruskan, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Umul kitab. Satu-satunya surah diwajib dibaca dalam solat. Baca Al-Fatihah dan kita niat sedekah kepada Rasulullah. Bulan Ramadan yang mulia ini ya Rasulullah, aku sedekahkan kepadamu dan keluargamu, sahabatmu. Surah Al-Fatihah. Pahala surah Al-Fatihah. Kepada kedua ibu bapa kita. Kepada rakan-rakan, guru-guru. Sahabat-sahabat. Diri kita, ahli keluarga kita, isteri, suami.
Anak-anak, cucu-cucu, menantu. Rakan-rakan. Rakan-rakan Quote of the Day yang atuk sayang semua ini, semuanya terimalah pahala. Pahala surga kita baca. Dan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan yang akhir sekali ialah toki kita Nabi Adam alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Terima kasih. Cici, terima kasih. Thank you semua sahabat Duha yang sudi hadir. Batu atuk, typing. Thank you semua. Bantu insya-Allah. Batu atuk bantu anda. Seorang yang anda jemput dan mendengar sepatah dua kata daripada atuk dan memberi sedikit keinsafan kepadanya, sedikit pencerahan kepadanya, maka pahalanya sama banyak akan sampai kepada mereka. Jadi, rengan-renganlah jari itu untuk menjemput kawan-kawan sebelum kita habis. Kalau dah habis, tak adalah. Dah habis, tak adalah. Akhir zaman, penyakit umat Nabi Muhammad. Tadi kita telah bicarakan mengenai kehebatan Nabi Muhammad kita, Nasrullah alaihi wasallam. Dan juga kita berbicara kenapa masih ada lagi orang yang mencerca, mencaci, menghina. Dan kita lihat penyakit umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ada penyakit. Umat Nabi Muhammad ni dah tahu awal-awal. Umatku akan ditimpa berbagai penyakit umat. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah saja penyakit umat-umat terdahulu? Rasulullah berkata, memanglah. Satunya ialah kufur nikmat. Tidak bersyukur di atas nikmat yang mereka perolehi. Allahu Akbar. Orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka akan menerima laknat daripada Allah. Dan orang bersyukur, orang yang kufur dengan nikmat, orang yang bersyukur akan mendapat nikmat berlipat kali ganda. Kat Terengganu, ya. Bazar Ramadan tahun ini amat meriah dengan para pengunjung. Murahnya rezeki mereka. Amin. Amin. Tapi Kelantan ada 2-3 tempat. Pasar Ramadan tidak dibuka, hanya disatukan di satu tempat. Ya. Tapi kuih-kuih kurang. Kota Baru kali ini. Kuih-kuih cukup kurang. Sama ada orang tak berani nak buat ataupun kerana telur tak ada. Kerana harga mahal. Wallahualam. Tapi memang kurang. Nenek kau pergi semalam? Dia kata, bang, kuranglah kuih tahun ni. Kalau tidak Kelantan. Melempah ruah banjir kuih bulan Ramadan. Tahun ni kurang. Ngok-ngok. Thank you typing. Thank you typing. Jadi penyakit umat akhir zaman, pertama sekali kufur nikmat. Yang kedua, bersikap berlebihan terhadap nikmat Allah. Terlalu riang gembira, terlalu berfoya-foya, terlalu menunjuk-nunjuk. Dapat duit banyak menunjuk, dapat rumah besar menunjuk, dapat kereta besar menunjuk, dapat isteri besar menunjuk. Menunjuk ke isteri besar? Menunjuk-menunjuk. Itulah penyakit umatku di akhir zaman. Allahu Akbar. Thank you semua sahabat Duha yang sudi hadir. Batu atuk typing. Terima kasih Cici. Terima kasih banyak. Saling berlomba-lomba memperbanyakkan dunia. Inilah penyakit umatku di akhir zaman. Memang jelas sekarang. Kalau dah dapat rumah dah berjuta, nak lagi juta. Kalau dah dapat dah 1 bilion, nak lagi bilion. Kalau dah dapat dah jawatan ni, nak lagi jawatan ni. Kalau dah suami, isteri, anak semua dah kaya, dah jadi wife semua, nak lagi. Allahu Akbar. Manusia ni dia akan berhenti tamak dia, iaitu setelah tanah masuk dalam mulut. Bila tanah masuk dalam mulut baru dia tahulah kekuasaan Allah. Enjoylah kau, enjoylah dengan harta rakyat. Enjoylah. Akan disoal, akan ditanya daripada masyarakat nanti. Selalu berlomba-lomba memperbanyakkan dunia. Berlomba-lomba membanyakkan dunia sehingga lupa akhirat, lupa solat, lupa baca Quran, sibuk sehingga tak ada masa nak berzikir, sehingga kedekut. Saling deki-mendeki. Deki atas satu sama lain. Tengok jirang, happy, tengok jirang, hebat, rumah baru. Dia tak boleh. Tapi sebenarnya tu dunia, bro. Nothing. Tak payah fikir pun. Senyum je lah. Bahkan yang paling afdalnya, ya Allah,
berilah, limpahkanlah lagi. Limpahkanlah lagi kepada jiranku dengan harta-harta yang limpah ruah. Naikkanlah lagi pangkat jiranku. Doa untuk dia. Doa untuk dia. Kita nak akhirat. Nak akhirat. Siapa nak dunia ambil. Itu tak nak. Itu tak nak. Saling memusuhi. Tak habis-habis. Kawan baik jadi musuh. Semasa pun musuh jadi baik. Kawan pencuri pun jadi kawan baik. Dulu kau kutuk pencuri, sekarang kau buat kawan dia. Hancurlah umat Nabi Muhammad kalau macam ni. Tapi Rasulullah bagi tahu ini akhir zaman. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran panjang lebar. Tapi dalam masa yang sama kau kutuk, kau tipu, kau cakap bohong. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Kemana kau nak pergi? Kau akan pergi dalam kubur, bro. Kau akan masuk kubur juga, bro. Kau nak pergi mana? Kau boleh naik kapal terbang tinggi mana pun. Akhir sekali kau masuk dalam tanah juga. Kau akan dikambus, bro. Khabar kata kak. Khabar tu. Buat kerja ni biar ada khabar tak? Saling memusuhi. Bila kawan musuh. Saling hasad menghasad. Sehingga timbulnya sikap melalui batas hasad dengki. Dengki sehingga menzalimi orang lain. Oh, dulu kau penjara aku ya, sekarang aku penjara kau. Contoh. Tak niat nak kata siapa-siapa bulan puasa ni. Tak niat. Contoh. Allahu Akbar. Berat ni. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Akhir zaman. Itulah akhir zaman. Berkata Nabi Adam alaihissalam. Sesungguhnya diterimanya taubatku di Mekah, sedangkan umat Nabi Muhammad ketika melakukan maksiat bisa bertaubat di mana sahaja dan Allah menerima taubatnya. Nabi Adam berkata, taubatku Allah terima semasa aku berada di Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad boleh berada di mana-mana pun. Allah akan terima taubatnya. Istimewanya umat Nabi Muhammad. Dulu aku, Nabi Adam kata, dulu aku mengenakan pakaian. Dan tak kala aku maksiat, Allah menghilangkan pakaianku. Sedangkan umat Nabi Muhammad melakukan maksiat kepada Allah dengan telanjang, namun Allah tetap memberikan kepakaian kepadanya. Itu beza. Nabi Adam ukit ni. Nabi Adam ukit. Ketika aku bermaksiat, maka aku dan isteriku dipisahkan. Sedangkan umat Nabi Muhammad ketika melakukan maksiat, Allah tidak memisahkan mereka. Allahu Akbar. Aku melakukan maksiat dalam syurga. Kemudian Allah mengeluarkanku darinya. Sedangkan umat Nabi Muhammad melakukan maksiat di luar syurga. Kemudian Allah memasuknya ke dalam syurga. Jika mereka bertaubat. Kita berasal di syurga. Nabi Adam kata, aku buat maksiat di syurga. Dikeluarkan daripada syurga. Tapi umat Nabi Muhammad buat maksiat di dunia. Bila bertaubat, dimasukkan dalam syurga. Allahu Akbar. Nabi Adam pesan ni. Nabi Adam dah beritahu dia. Jadi bertaubatlah. Bertaubatlah, bro. Jangan tak bertaubat. Rugilah, bro. Rugilah, bro. Rugi kita. Nabi Muhammad SAW diberi 5 perkara yang tidak beri kepada seorang pun sebelum beliau. Beliau ditolong oleh Allah dengan kegentaran musuh. Sebelum kedatanganku, jauh perjalanan sebulan. Beliau diberi syafaat oleh Allah. Tidak diberi oleh orang lain. Bumi dijadikan untukku sebagai masjid, tempat solat dan alat bersuci untuk tayamun. Maka siapa sahaja dari umatku yang solat menemuinya, hendaklah dia bersolat. Dan Nabi-Nabi dahulu sebelumku diutuskan khusus kepada kaumnya. Sedangkan aku diutus kepada semua manusia. Umat dulu. Ke Nabi Isa, kaum Israel. Tapi umat Nabi Muhammad kepada semua sekalian. Harta rampasan perang dihalalkan untukku. Dan ia tidak halal untuk seorang pun sebelumku. Harta rampasan perang dihalalkan untuk Nabi Muhammad SAW. Ku update day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini. Pada bulan Ramadan. Jaga lidah. Jaga lidah. Peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Sebab kita berpuasa bulan Ramadan. Apa peristiwa besar berlaku bulan Ramadan? Nuzul Quran. Terjadi pada 17 Ramadan.
saat Nabi mencapai usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Iqra. Iqra. Itulah wahyu yang pertama. Ayat Quran yang pertama turun semasa Rasulullah berumur 40 tahun. 17 Ramadan. Jadi sebab itu akal ganjil. Akal ganjil. Lailatul Qadar. Akal ganjil. 17. Bermula 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31 tak ada. Tak ada. Tapi ada setengah ulama kata 15 dah ada dah. 15 ada, 13 ada, 11 ada, 9 ada. Belum tentu. Sebab tarikh malam sebenar, malam Lailatul Qadar tiada siapa yang tahu. Itu rahsia. Rahsia. Jadi untuk dapat Lailatul Qadar, kau gunakan 30 hari sepenuhnya. InsyaAllah kau dapat. Mesti dapat punya. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Yang kedua yang berlaku dalam bulan Ramadan ialah peperangan Badar. 17 Ramadan, tahun kedua Hijrah. Dalam peperangan ini, 313 pasukan Muslim menghadapi 960 pasukan musuh. Kita ada seekor je. Masa tu kuda ada seekor je. Unta 70. Unta 70. Itu berlawan kan? Berlawan dengan musuh. Pada 10 Ramadan, tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah dan para sahabat serombongan, iaitu menakluk kota Mekah. Menakluk kota Mekah. Itulah berlaku 3 peristiwa besar dalam bulan Ramadan. Ramadan. Dan apa sahaja, siapa sahaja, bumi mana sahaja yang berkait dengan Al-Quran, maka dia akan jadi mulia. Ini hebatnya. Bulan Ramadan jadi mulia kerana Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Mekah dan Madinah jadi mulia kerana Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah. Tidak ada di bumi lain. Maka apabila Al-Quran disentuh di Mekah dan Madinah, maka Mekah dan Madinah akan menjadi bandar yang mulia. Dijaga oleh Allah sehingga hari kiamat. Malam yang turunnya Al-Quran, maka malam itu jadi malam mulia. Malam Lailatul Qadar. Manusia yang pertama kali menerima Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia, itulah Rasulullah SAW. Jadi kita juga nak tempiah Rasulullah ini. Kita nak juga tempiah Al-Quran ini. Supaya kehebatan Al-Quran ini tempiah kepada kita. Jadi kita kena baca Al-Quran. Selalu baca Al-Quran. Selalu hafal Al-Quran. Mengikut kemampuan kita. Tak boleh baca semua, baca sikit. Tak boleh baca pendek, panjang, baca pendek. Tak boleh baca sikit, baca banyak. Baca banyak. Jangan tak baca. Sebab siapa sahaja yang menyentuh Al-Quran, siapa sahaja yang membaca Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Bayangkan, Mekah dan Madinah jadi mulia kerana Al-Quran diturun di sana. Bayangkan, Al-Quran diturun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan jadi bulan mulia. Bayangkan, malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran pada masa itu, maka malam itu hebat 1000 bulan. 1000 bulan bro. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Dan manusia yang menurunkan Al-Quran, dialah orang yang Allah paling sayang sekali. Rasulullah SAW. Hebat kan? Hebat. Jadi jadikanlah Al-Quran sebagai teman kita. Teman kita yang setia. Teman kita yang kekal dunia dan akhirat ialah Al-Quran. Bukan bini kita, bukan. Bukan suami kita, bukan. Bukan anak-anak kita, bukan. Bukan harta kita, bukan. Bukan kekayaan kita, bukan. Bukan pangkat kita, bukan. Bukan gelaran kita, tong, teng, tong pun, bukan. Yang menjadi teman setia kita ialah Al-Quran. Dalam kubur, Al-Quran datang membantu kita memberi cahaya. Dalam kubur, Al-Quran datang melindungi kita supaya kita boleh menjawab soalan-soalan muka nakir. Dalam kubur, Al-Quran datang membantu kita, meluaskan kubur kita. Allahu Akbar. Indahnya. Al-Quran membantu kita daripada mahsyar. Supaya kita tidak panas. Sebab di pada mahsyar ni matahari dengan kepala hanya sejengkal saja. Jika kita mendampingi Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Walaupun surah Al-Ikhlas, tapi bacalah beribu-ribu kali satu hari. Sentiasa baca selagi boleh baca. InsyaAllah. Makhluk. Al-Ikhlas akan menjadi makhluk dan membantu kita daripada mahsyar nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi carilah kawan yang boleh membawa, sanggup bersama dengan kita sehingga ke dalam kubur. Itulah
Al-Quran. Itulah solat, itulah syurga, itulah sedekah, itulah zikir, itulah zakat, itulah haji. Itulah puasa bulan Ramadan. Yang puasa-puasa sunat yang lain. Itulah kawan sejati kita. Yang lain, dunia he. Dunia he. Kalau kita mati, kita seorang je di kampus. Tak ada orang. Tak pernah ada sejarah lagi. Dia ditimbus. Suaminya meninggal dan isterinya pun sanggup berada dalam kubur. Tak pernah ada. Tak pernah wujud lah. Tak pernah. Tak pernah wujud. Jadi itulah. Jadi kita ambil yang wajib. Yang mesti sampaikan kepada kita. Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini. Buat bicara hari ini, peristiwa-peristiwa sebelum wafat Rasulullah. Ini adalah peristiwa-peristiwa baik. Thank you semua sahabat Tuhan yang sudi hadir. Bantu Tok. Terima kasih typing. Terima kasih Cici. Betul tu Tok. Janganlah hanya gantung ayat Al-Quran untuk hiasan saja. Baca bro. Baca bro. Biar ada dalam jiwa. Biar ada di hati. Biar Al-Quran ada dalam hati. Walaupun kita ditimbus dengan tanah. Tapi Al-Quran masih hidup di jantung kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Peristiwa sebelum wafat Rasulullah mula gering pada 19 Safar. Tahun 11 Hijrah. Tahun 11 Hijrah. Rasulullah berada di Madinah lebih kurang 10 tahun saja. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Baginda ditimpa sakit kepala dan demam yang teruk. Walaupun baginda sakit, baginda tak menunaikan solat berjemaah di masjid. Sebab itulah kita disarankan sakit ke, apa ke, solat jangan tinggal. Baginda dirawat oleh Sayyidina Aisyah di rumahnya. Apabila keadaan Nabi semakin lemah, baginda minta Sayyidina Abu Bakar menjadi imam serta mengendalikan urusan negara. Minta pengganti dia. Itulah keadaan saat-saat terakhir apabila Rasulullah menuju kepada wafat. Jadi cukuplah untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar bersama Datuk hari ini. Kita jangan peduli orang yang mencerca, mencaci kita, menghina kita. Sebab orang yang mencerca, mencaci kita, kita mendapat pahala. Kita mendapat pahala. Dengan syarat, kita sabar. Jangan syarat, kita jangan bertilak balas. Jangan syarat, kita banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita banyak berzikir. Subhanallah. Semoga. Dan kita berdoa kepada dia, Ya Allah, berilah hidayah kepadanya supaya dia tidak menjadi orang yang betul-betul, sebab dia menjadi orang yang betul beriman. Dia tidak menjadi orang yang tidak baik. Mencaci dan benci orang lain. Betul-betul tu. Betul. Jadi pedulikan orang lain. Yang kita ada ialah Allah. Yang kita ada sahabat kita ialah Rasulullah. Inilah Allah dan Rasulullah lah yang akan bersama dengan kita di hati kita. Dunia dan akhirat. InsyaAllah. Selamat berpuasa semua. Ya Allah, terimalah puasa kami. Jangan tolak, Ya Allah. Jangan tolak puasa kami, Ya Allah. Kami akui mungkin ada sedikit sebanyak cacat, celah, kekurangan sepanjang kami berpuasa hari ini, Ya Allah. Tapi jangan tolak, Ya Allah. Terimalah puasa kami. Semoga puasa kami genap 30 hari. Dan berilah ganjaran sebagaimana kau janjikan. Engkau tidak memaklumkan berapa besar pahala orang berpuasa. Tapi berilah ganjaran sebesar-besarnya, Ya Allah. Sekian. Billahi taufiq al hidayah. Assalamualaikum.